Ustaz tanya sikit pendapat Ustaz tentang macam kalau kita tengok takhrij hadis ni, contoh macam yang Albani buat tu, kadang-kadang setengah tu Albani kata dhaif, tapi sedangkan hadis tu memang ulama yang riwayatkan hadis tu dah katakan sahih. Jadi kalau pertembungan antara dua tu macam mana pandangan Ustaz? Kita ambil pendapat ulama mutaqaddimin lah. Kita Albani dia ada mazhab dia, rahimahullah. Kita respect, tapi sebab kita ada manhaj dalam penilaian sendiri, maka kita ambil kitab yang muktamad. Jadi Syekh Albani sebagai ulama gunakan dalam benda-benda yang tidak selesai di kalangan ulama, dia pun ambil lah pendapat Syekh Albani. Tanpa kita menolak jasanya, tetapi kita ada ulama manhaj kita ada dalam mazhab kita, ada Nawawi, ada Ibnu Hajar, ya, ada Imam Suyuti. So tafsir mereka pun dah cukup dalam pentafsir. Tapi ada seorang ada manhaj lain, dia tidak Syafi'iyah. Itu hak dia dan ikut Syekh Albani. Kita nak latih kalau boleh kita tak ada bias dan kita tidak ada orang kata apa ta'assub. Tapi kita ikut manhaj. Manhaj kita apa yang ditafsirkan oleh Nawawi rahimahullah, Ibnu Hajar Asqalani dalam Al-Fathul Habir, Ibnu Mulaqin dalam Al-Badrul Munir, itu dah cukup untuk kita berijtihad lah, bukan kita ulama lah. So tafsir Albani tu bagus untuk riadah, untuk latihan minda kita. Pasal apa Albani kata dhaif? Jadi untuk latihan tak ada masalah. Tapi untuk manhaj ulama lain ada pendekatan dia. Jadi tak ada isu lah. Itu hak dia pengkaji. Ya. Dia Wahabi ke? Wahabi ni saya pun tak tahu dia Wahabi tak Wahabi. Tapi dia Salafi lah. Dia Syekh Albani ni orang yang sibuk dengan ilmu hadis. Tapi ya. dia tidak mahir dalam fiqh atau usul fiqh. Sebab yang pertama dia tidak pernah membaca kitab risalah. Bila dia berdebat dengan Syekh Al-Buti. Tapi dia alim, maksud dia ada jasa dia. Tapi kita dah manhaj dia berlainan dengan aliran Syafi'iyah, dengan manhaj Imam A'imah Arba'ah. Jadi susah kita nak bawa fiqh dia ke Malaysia. Sebab yang pertama dia tidak sangat beriman dengan ijma'. Sudah. Tapi dia tidaklah kata dia tu teruk dah. Dia alim, ada jasa. Tapi dia macam ni, macam Mu'tazilah. Alim, Mu'tazilah ni semua ulama besar. Imam Zamakhsyari. Kita semua ulama ahli sunnah. Ya. Albani dia mujtahid tak? Albani tidak mujtahid. Ya. Oh, tidak. Sebab tu kata Ali Tantawi, jangan ambil fiqh daripada orang sebegini. Dia kita ambil ilmu hadis, pandangan dia. Okey. Okey. Fuqaha kita ramai imam. Ustaz. Assalamualaikum. Ya. Nak tengok pendapat Ustaz tentang ada pandangan setengah pendapat ni, dia kata boleh dikatakan su'ul adab lah. Ni pandangan, nak tengok pendapat Ustaz lah pandangan. Dia kata su'ul adab kepada Albani ni kerana Albani dia mentashihkan, dia takhrijkan hadis-hadis Imam Tirmizi contohnya. Sedangkan Imam Tirmizi ni supervisor dia pun adalah Imam Bukhari. Kemudian dia menilai balik hadis tu. Jadi dia kata yang ni satu su'ul adab lah. Sepatutnya bukan setakat dia mentashihkan Tirmizi, dia mentashihkan Bukhari. Jadi pandangan Ustaz macam mana tu? Ya, itu hak depa. Itu hak depa. Untuk ulama kata dia su'ul adab tu hak ulama. Tapi saya tak mau terlibat dalam isu mengata sebab depa pun dah meninggal dah. Kita fikir hak orang hidup jelah. Ya. So kalau siapa yang nak terlibat itu hak dia lah. Saya alhamdulillah saya nak jaga diri saya daripada hatta Mu'tazilah saya takkan kutuk. Ada jasa dia. Mu'tazilah seperti Imam Zamakhsyari, akidah dia tak betul. Tetapi balarah dia semua ulama ahli sunnah belajar daripada dia. Dia Hanafi, tapi akidah dia tak betul. Nampak tak? So tapi tak ada orang pergi cerca Imam Zamakhsyari. Walaupun akidah dia sangat pening kepala kita. Tak boleh tengok Tuhan di akhirat, macam-macam. Akidah Zamakhsyari tak boleh tengok Allah di akhirat. Mu'tazilah tu. Mu'tazilah. Tetapi adakah Mu'tazilah tu kafir? Belum ada jemaah lagi. Mu'tazilah Muslim. Kita sebut rahimahullah. Kalau kita baca kitab Mu'tazilah, semua ulama sebut rahimahullah. Tak ada sebut laknatullah. Ini adab kita. So kita jangan terlibat di dalam
mulut yang ulama nak bergaduh tu hak dia lah. Mereka akan berjumpa pada hari kiamat, mereka bertemu dengan Tuhan. Kita biarlah, kata Imam Ghazali rahimahullah, kalau kita tak maki Firaun, kita tak akan ditanya pasal apa tak maki Firaun. Tapi kalau kita maki orang Islam, kita akan ditanya pasal apa hang maki orang Islam. So kita selamatkan diri kita. Ya. Kalau kita nak sebut Syekh Albani ada kesalahan, tak apa, salah tidak mencerca. Tapi nak sebut Syekh Albani ni dengan nama-nama yang teruk, kita bukan kita Syekh Albani, siapa-siapa saja. Siapa-siapa saja. Kalau katalah follower mereka kata kepada imam kita, bukan cara itu kita balas. Adab kita, kalau mereka berkata, mereka akan bertanggungjawab pada hari kiamat, kita berlepas diri. Itu je. Kita tak nak terlibat di dalam emosi. Peperangan emosi kita jauhkan. Assalamualaikum Ustaz, nak tanya. Salam. Oh, tak ada minum kopi? Silakan. Berkenaan dengan hadis yang Ustaz beritahu tadi, dalam kitab-kitab lama ni ada yang meriwayatkan hadis-hadis yang tidak ada asal. Jadi dari sudut kita, bagaimana kita nak memastikan yang mana satu yang yang hadis yang ada asal, yang tidak ada asal. Jadi dari sudut kita, apakah asas ilmu yang diperlukan untuk kita memahami yang mana satu hadis yang ada asal, yang tidak ada asal? Soalan sangat bagus Ustaz. Itu perlu kepada kita takhrij. Sebab tu kita ada kitab takhrij. Tapi itu kerja tu kalau kita tak mampu, kita tanya ulama hadis. So, kita di Penang ada nama dia, sahabat saya Dr. Omar, dia pakar dalam hadis. Tuan-tuan boleh rujuk dekat dia. Dia memang belajar di Syria dengan ulama-ulama hadis, Nuruddin Aitir, ya. Apa nama dia, Syekh Rifai, mufti Syria sekarang ni guru dia. Mufti Syria sekarang ni guru dia. Pensyarah di USM. So, saya pun kadang-kadang kalau tak tahu kedudukan hadis, saya tanya dia. Kedudukan. Ada nombor telefon dia Ustaz? Nombor telefon nanti kita bagi, kena tanya dia dululah. Tak boleh bagi terus macam tu. Tapi nanti kita boleh atok, kita panggil dia ceramah nanti insya-Allah. Dekat dengan kita, tak jauh mana. Jadi seorang alim hadis, sebab dia belajar dan dia memang takhasus bidang hadis yang sangat tinggi. So kita boleh tanya dia. Dan kalau siapa yang rajin rujuk, kita boleh baca kitab rujukan dia, takhrij, kita ada Zailai, takhrij daripada Ihya Ulumuddin, kita ada takhrij daripada ulama-ulama besar. Hatta kadang-kadang kita rujuk Syekh Albani nak tengok, sebab susah sangat tengok. Sebab kadang-kadang hadis tu tidak ada dalam kitab Mu'tamad. Maknanya dalam Kutubus Sittah tak ada, dalam Muwatta tak ada, Mustadrak tak ada, dalam kitab Ibnu Khuzaimah tak ada, dalam Ibnu Hibban tak ada. Jadi iskaliah, mana kitab ni? Itu contoh dia. So ini di antara benda yang ya. Dari segi pemilihan kitab-kitab kita yang nak mengajar ni, boleh tak JAKIM sediakan apakah kitab yang sesuai, yang di dalamnya hadisnya memang tidak dapat dipertikaikan? Sebab saya nampak sekarang pertumbungan kita dengan Wahabi ialah mereka menjadikan asal hadis itu sebagai asas untuk menolak pengajaran yang telah dibuat oleh kita Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi kalau kita dapat satu senarai kitab-kitab yang memang di dalamnya memang jelas dari segi hadisnya asalnya, jadi itu menjadi satu asas yang kuat pada kita untuk memperbaiki kaedah pengajaran kita kepada masyarakat dan tidak dapat menjadi isu kepada pihak Wahabi untuk menyalahkan pengajaran yang kita buat. Betul. Saya sokong. Cuma saya nak beritahu, tak ada kitab yang kosong daripada hadis-hadis yang sedemikian rupa daripada kitab mutaqaddimin. Cuma kita baca, mengajar juga. Bukan semua berhenti mengajar kita jawi. Kita lah masa tahu benda tersebut, kita rujuk. Kalau tak tahu, kita baca, tapi kita sebut. Saya tak pasti hadis ni, tuan-tuan kena tangguh dulu. Misalnya. Sebab itu saya nasihatkan guru takmir, ajak kitab-kitab yang muktamad macam Riyadhus Salihin, dia ada terjemahan daripada JAKIM, hadis 40, Al-Azkar Nawawi, Bustanul Arifin. Ya. Kalau kitab-kitab jawi tu kita ada tahqiq, macam di Telaga Biru kita tahrij kitab Muniyatul Musalli. Ada tahqiq hadisnya. Jadi kita baca dengan baik. So ini adalah tugas penceramah juga adalah berusaha mencari. Ya, sebelum kita harapkan JAKIM juga, kita berusaha untuk mengkaji dan bertanya. Sebenarnya seronok macam ni Ustaz. Ustaz pun tanya, Ustaz cari dan sebagainya. Kita buat homework di rumah, akhirnya alhamdulillah buku jawi kita tak buang, cuma kita perbetul macam ulama tersebut. Ada akhta'a fihi musannif fa yuslihuhu. Jadi kita itu di antara benda yang
kita akan buat tanpa kita menimbulkan pergaduhan. Kita kena stop dah pergaduhan. Kita buh orang tu, orang ni buh kita. Sebab kita adalah orang Islam, akidah kita i'tiqad Allah itu esa. Kita tak nak terlibat dalam pergaduhan. Banyak isu yang kita kena selesai, bukan bergaduh. Kita kena selesai dan cari ruang untuk kita perbetulkan daripada kita berbalah. Sangat merugikan insya-Allah. So kita rehat dulu, kita ambil udara yang segar. Pukul 11 kita sambung. Wallahu a'lam.